Ya, kita bersua kembali Syafiqah untuk kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimana pemerkas satu inisiatif di bawah Kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Kewangan untuk memastikan supaya setiap golongan sasar mendapat manfaat daripada apa yang telah pun digagaskan. Pemekasan manfaat untuk belia. Di studio kita bawakan dua tetamu, Dr. Syafiqah Abdul Rahim, penyidik Majlis Belia Malaysia, dan juga Muhammad Faiz Suhaimi, Exco Majlis Belia Malaysia, Ketua Relawan MBM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita sudah maklum Majlis Belia Malaysia merupakan sebuah institusi ataupun organisasi yang sedari dulu memperjuangkan isu-isu berkaitan belia dan juga memberi kesedaran kepada belia tentang isu-isu kebeliaan dan juga isu-isu yang penting untuk ditangani oleh para belia. Cumanya apabila kita bercakap tentang inisiatif kerajaan, pakej-pakej stimulus ini, bagaimana kita mulakan dulu dengan doktor, dapatan daripada pemberkasa itu khususnya untuk setiap insentif yang diberikan bagi memberikan, kita kata, penambahbaikan bagi para belia sendiri. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Dan saya rasa baik untuk kita pertama sekali mengenal pasti bahawa strategi pemekasa ini adalah strategi di bawah revitalizing dan juga ia transisi kepada reform juga. Jadi ianya lebih kepada short term. Saya lihat semua yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu kan banyaklah benefitnya kepada faedahnya kepada belia. Cuma mungkin dicadangkan untuk kali ini lebih jelas lagi langkah-langkahnya untuk belia mudah mencapai maklumat-maklumat tersebut. Okey. Kita difahamkan Dr. Syafiqah juga merupakan panel of expert. Jadi sebenarnya apa tujuan utama panel of expert ini ditubuhkan dan adakah ini sebenarnya membantu kerajaan dalam memberi cadangan dan juga tunjuk bagaimana inisiatif-inisiatif kerajaan akan dibangunkan? Okey, terima kasih. Panel of experts ini punca kuasanya di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Maka sekiranya Kementerian Belia dan Sukan meminta panel of experts untuk memberi advice ataupun pandangan mengenai program-program berkaitan dengan pembangunan belia, pembudayaan sukan contohnya. Jadi panel of experts akan membantu kerajaan dari sudut itu. Okey. Majlis Belia Malaysia, mungkin ini satu masa yang cukup baik untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sedang diusahakan oleh Majlis Belia Malaysia dan juga peranan Majlis Belia Malaysia dalam menangani isu-isu belia dan juga isu-isu golongan seperti ini. Kalau dilihatkan daripada segi pelaksanaan peran pemekasa, Majlis Belia Malaysia menyambut baik peranan dan juga pelaksanaan yang disediakan oleh kerajaan. Sebagai contohnya, antara pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia adalah program-program seperti program latihan kebolehpasaran graduan dan juga kita juga melaksanakan program skrim perantisan nasional menyahut suruhan SPN dengan baru-baru ini kita telah melancarkan program kursus asas kursus perkayuan. Ini salah satunya untuk melatih golongan belia dalam bidang kebolehpasaran pekerjaan. Okey. Maknanya banyak kursus-kursus yang ditawarkan. Ya, banyak program yang dilaksanakan dan pada masa yang sama kita di Majlis Belia Malaysia menyeru lebih ramai belia di sana mengambil ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia dan setiap program yang dilancurkan. Bagi pandangan Dr. Syafiqah sendiri, melihat inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, adakah sebenarnya ini dapat membantu melegakan, memberi sedikit kelegaan kepada belia sekarang atau bagaimana, Doktor? Itulah kita akan rasa lega kalau kita dah dapat, betul tak? Sekarang kita dengar dulu. Jadi mungkin sekarang di peringkat perancangan dan kebanyakan inisiatif yang di bawah pemekasa ni dinyatakan akan dibuka permohonannya pada April dan akan dilaksanakan pada Jun. Jadi mungkin kita perlu melihat bagaimana pelaksanaan itu berlangsung dan saya mencadangkan jugalah mungkin kementerian yang berkaitan, contohnya ada program-program di banyak kementerian yang lain. Kita lihat pemekasa ni salah satu strategi yang merentas agensi kan. Jadi ada bawah KPKT, ada bawah SME Corp. Jadi mungkin kita nak tengok bagaimana kementerian berkenaan, agensi berkenaan mampu memberi maklumat yang jelas kepada belia. Saya rasa belia akan rasa lega. Saya pun risau juga sebab saya bukan representasi belia kan. Jadi sebagai panel of experts ataupun sebagai penyelidik, saya kena aware yang suara saya ni bukanlah total knowledge, bukan authoritative knowledge dan ia tak boleh replace experience of the young people. Dia tak boleh replace apa yang young people rasa. Jadi itulah saya kena berhati-hati nak cakap. Mungkin sebaiknya
sekiranya saya nak tahu sama ada belia lega atau tidak, mungkin saya boleh buat poll ataupun survey. Betul. Okey, sudah pastinya persatuan-persatuan yang bernaung di bawah majlis sendiri adalah kita lihat banyak persatuan belia yang berada ketika ini. Jadi setiap persatuan itu ada objektifnya sendiri untuk membantu mungkin para belia dari segi keusahawanan, akademik, sukan ataupun mungkin dari segi gerakan politik, gerakan mahasiswa dan sebagainya. Jadi dalam hal untuk kita melihat kepada mempercepatkan pergerakan persatuan-persatuan ini dan juga merancangkan pergerakan mereka, apa sebenarnya yang tuntut dalam usaha kita untuk memastikan persatuan ini boleh bergerak bukan sahaja dari segi keuangan tetapi juga sokongan daripada pihak kementerian dan juga pihak berwajib? Secara umumnya di bawah Majlis Belia Malaysia merupakan sebuah pertubuhan induk, badan induk yang menggabungkan agensi NGO pertubuhan belia. Kita terdiri daripada 42 badan gabungan, 6 badan uniform, 6 badan berasaskan agama dan lebih kurang 12,000 pertubuhan berdaftar belia di bawah negara. Dan pada masa sama juga terdapat 12 Majlis Belia Negeri di seluruh negara. Secara umumnya Majlis Belia Malaysia kita dapat dari segi pergerakan daripada peringkat daerah hingga ke peringkat tertinggi di peringkat kebangsaan. Jadi menyeluruh, dan kita dapat melihat salah satu ruang yang kita dapat lihat di sini adalah macam mana untuk mempersiagakan belia menghadapi era pandemik. Dan di peringkat Majlis Belia Malaysia kita mengambil peranan ini secara serius dengan program-program pelaksanaan yang kita perkasakan selaras dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Dan pada masa yang sama juga kita melihat isu dengan keadaan pandemik ialah belia resah. Belia resah di mana belia yang kehilangan pekerjaan. Belia yang sekarang kita belia tercicir, terutamanya belia yang bersekolah yang keciciran dalam pelajaran. Ini antara inisiatif-inisiatif yang kita lihat peranan di Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia di kebangsaan memberikan fokus sepenuhnya. Sebagai contohnya GPMS melaksanakan program-program pendidikan bagi belia-belia yang tercicir dalam bidang pendidikan. Kita lihat ramai pelajar-pelajar di luar sana mungkin disebabkan kekurangan akses dari segi internet dan sebagainya. Jadi pertubuhan-pertubuhan belia sedemikian memberikan sokongan dengan menurunkan tuition secara online maupun di peringkat-peringkat tertentu bersemuka dengan jumlah yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, di peringkat belia resah, belia yang kehilangan pekerjaan, Majlis Belia Malaysia melakukan inisiatif-inisiatif belia berniaga. Kita menggalak belia-belia yang mungkin kehilangan pekerjaan, terlibat dengan sektor gig ekonomi, terlibat dengan inisiatif berniaga di mana Majlis Belia Malaysia dengan kerjasama rakan-rakan strategik sebagai contohnya Bank Islam Malaysia, Carpedia, kita mengajarkan satu inisiatif untuk menggalakkan belia kembali berniaga dalam new entrepreneurship. Baru-baru ini juga diumumkan Pemekasaan Ekonomi Komuniti Bandar ataupun PEKB. Bagaimana pandangan Dr. Syafiqah melihat bahawa inisiatif ini sebenarnya untuk membantu dan juga membawa anak-anak muda ini, remaja belia ini bersama-sama dalam turut masuk dalam pada aktiviti perniagaan, Doktor? Ya, saya berpendapat bahawa PEKB ini satu program yang bagus. Macam di IRIS, Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia di KBS sendiri ada offer the data from untuk program PEKB ini pada tahun 2019 dan pada masa itu programnya mencapai 1,000 orang lebih. Jadi ianya sangat bagus dan saya program ini di bawah KPKT ya. Jadi kalau kita tengok inisiatif terbaru KPKT pada baru-baru ini, ia membuka kepada NGO untuk mencari partisipan, untuk mencari peserta bagi program PEKB ini supaya dapat mencapai golongan sasar yang dimahukan. Contohnya anak muda belia ni diberi motivasi dan ada peringkat-peringkat dalam program PEKB itu. So saya melihat ianya satu perkara yang baiklah. Okey. Disebabkan pandemik COVID-19 ini mungkin banyak aktiviti belia ataupun gerakan belia dan juga organisasi belia juga turut terjejas. Malah beberapa aktiviti juga turut terkendala. Tidak terkecuali belia juga terjejas dari segi mencari pekerjaan, keusahawanan belia juga turut terjejas. Jadi apa yang boleh dilakukan untuk melihat kepada peranan institusi seperti Majlis Belia Malaysia dan juga persatuan-persatuan belia untuk sekurang-kurangnya membantu para belia ini bangkit kembali kesan daripada pandemik COVID-19. Seperti kita lihat sekarang ni, pertama sekali pandemik COVID-19 adalah satu perkara yang tidak pernah dirasai oleh mana-mana pertubuhan agensi ataupun persatuan belia. Jadi kita bergerak pertama sekali melakukan program-program secara di atas talian, di mana kesiapsiagaan digitalisasi itu berjalan lebih cepat. Di mana sebelum ni mungkin mesyuarat kita laksanakan secara bersemuka, tapi kali ini mesyuarat-mesyuarat mungkin juga program-program banyak dilaksanakan bentuk dalam talian. Sebagai contohnya mesyuarat Perhimpunan Agong yang selalu
selama ini kita lihat selalu besar-besaran dilaksanakan untuk mengupakan suara pandang daripada akar umbi belia ke peringkat kebangsaan, dilaksanakan dalam bentuk online. Dan ini sebenarnya memberikan satu reaksi yang positif juga secara langsung bahawa lebih ramai orang dapat terlibat dengan. Dan secara kedua adalah lebih menggelakkan agenda digitalisasi itu kepada pertubuhan belia, di mana mereka akan lebih kreatif untuk menyampaikan usaha dan inisiatif pembangunan belia kepada akar umbi. Itu kita dapat lihat kesan positifnya ke arah apabila digitalisasi itu berlaku. Dan yang kedua kita dapat lihat juga adalah di peringkat kami Majlis selaku pemain utama Majlis Belia Malaysia dalam pembangunan pos belia positif, kita melihat bahawa isu-isu ini akibat pandemik 19 ini mungkin rahmat dalam kesukaran, di mana kita banyak memberikan penekanan terhadap era digitalisasi, kita banyak memberikan kepada sektor-sektor new gig ekonomi yang sebelum ini kita mungkin terlepas pandang ataupun kita tidak mungkin memikirkannya. Yang kita dapat lihat sebelum ini di mana seperti banyak belia terlibat dengan sektor gig ekonomi seperti Food Panda, Rider dan sebagainya. Tapi ini ada program-program yang telah dirancangkan oleh Majlis Belia Malaysia untuk menyokong. Sebagai contohnya pada pandemik COVID baru-baru ini, kita memberikan inisiatif face mask, face shield kepada face mask kepada rider-rider belia barisan hadapan seperti Food Panda, Grab Food kita laksanakan. Kemudian pada masa yang sama juga program-program latihan kita laksanakan seperti prokes kepada belia secara dalam talian. Dan yang menariknya dalam program dalam talian ini, dia memberikan lebih banyak belia merentas kategori, termasuk belia orang kurang upaya yang selama ini mungkin kita lepas pandang. Bila cakap pasal belia OQ, kita kena berada di tempat yang accessible, yang sesuai untuk mereka. Tapi dalam talian dia memberi satu dimensi baru bahawa mereka semua boleh terlibat. Dan salah satu program yang memberikan ruang dan peluang kepada belia merentas kategori ini adalah program ProKens, program latihan kebolehpasaran pekerjaan, termasuk yang kita laksanakan baru-baru ini lebih kurang 10 orang belia OQ terlibat setiap siri secara konsisten. Dan program ini kita laksanakan selama 5 seri berturut-turut bermula daripada bulan Februari dan dijangka akan tamat daripada bulan April pada tahun ini. Ya, baik. Selepas beberapa pakej rangsangan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan, kita ada Penjana, Prihatin, Perumai dan juga yang sekarang Pemekasa ini. Memang kita nampak kerajaan sangat prihatin dengan belia, tapi adakah belia kita menggunakan dan memanfaatkan sepenuhnya inisiatif yang digunakan? Mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada belia-belia di luar sana, rebutlah peluang ini. Silakan kedua-duanya. Ya, terima kasih. Saya tak adalah nak beri nasihat kepada belia kerana saya percaya belia sendiri ada sifat transformative agency di mana mereka sendiri menghadapi kesukaran di waktu COVID ni. Jadi pengalaman mereka berbeza dengan pengalaman mungkin experts ataupun pengalaman orang yang membuat polisi dahulu. Jadi kita perlu mendengar pada belia dan saya harap belia cuba juga mengambil inisiatif untuk mencari maklumat tersebut. Dan maklumat oleh pihak kerajaan contohnya perlu jelas. Beri visual yang jelas sekiranya mereka menyertai satu-satu program itu contohnya perlu ada visual yang jelas bagaimana towards the end apa hasilnya. Jadi bila ada visual yang jelas dia akan lebih menarik perhatian belia untuk nampak ini hasil akhirnya. Dan saya harapkan juga supaya komunikasi itu terus kepada belia juga. Okey, Hafiz, sedikit. Pertama sekali kita tak dapat nafikan bahawa pandemik COVID-19 ni memberi kesan merentas pelbagai komuniti termasuk belia. Dan saya kembali kepada isu utama belia itu, belia resah. Ramai majoriti belia yang kehilangan pekerjaan ataupun kekurangan pendapatan mereka terjejas. Tapi pada masa yang sama kita menyeru kepada belia di sana untuk mengambil peluang yang sedia ada dengan pelbagai skim latihan, skim perantisan nasional yang disediakan, program-program latihan untuk menambahkan nilai diri, skill tambahan. Mungkin kita lihat apabila kita dapat lihat di sini adalah apabila berlakunya pandemik COVID-19, kebanyakan sektor-sektor ekonomi tradisi tidak dapat berfungsi. Baik. Tapi dia memberi ruang kepada sektor-sektor ekonomi yang digital, yang berteraskan transisi dalam talian, berkembang. Jadi ini memberikan ruang kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan belia di luar sana terlibat secara langsung dalam perniagaan berasaskan cashless, tanpa tunai. Dan selaras dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan dalam Pemekasa di mana RM150 ditambah. Mungkin nilai tersebut dilihat setengah orang agak kecil ataupun apa yang dapat kita belikan. Tapi nilai peranan utama adalah untuk menggalakkan belia menggunakan penggunaan pembayaran secara transisi tanpa tunai. Bukan saja di belia di bandar, malahan di luar bandar. Banyak ruang perniagaan baru yang boleh direbut. Terima kasih kepada Muhammad Faiz dan juga Dr. Syafiqah kerana berkongsi dengan kami, dan juga terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia juga. Kita nak ke cerita Pagi Perlis untuk kita membawakan perkembangan tentang khidmat komuniti KRT Taman Bukit Kayangan.